Jadi ada apa-apa soalan ni? Saya persilakan lagi. Okey, silakan. Sister. Sila nyatakan nama, dari mana dan ditujukan soalan kepada siapa. Saya Safia daripada Cyberjaya. Saya belum doktor lagi lah. Tapi lepas dengar talk ni semua, kita rasa semangat lah untuk mengamalkan perubatan tu atas sebab kita sudah this is ibadah kan. Tapi saya takut 10 tahun, 20 tahun lagi ataupun 2-3 tahun je benda yang saya buat tu jadi rutin je. Sebab dia yalah, kita buat benda yang sama kan. Benda tu jadi rutin. So macam kenapa perasaan rutin ni terjadi dan macam mana saya nak elakkan daripada perasaan rutin ni? Allahuakbar. Terima kasih saudari Syafiah. Kita kumpul beberapa soalan lagi. Dari sebelah Muslimin. Ada yang nak keluar tu tapi stuck tengah-tengah. Okey. Dr. Asri nak jawab, silakan. Terima kasih pada soalan tadi. Sebenarnya perasaan seperti itu bukan je ada kat doktor, kat Tok Imam ada. Kalau ustaz sama dah dia duk buat tiap hari dia tak rasa kata dia Tok Imam dia padahal semayang kita sendiri. Kan kadang-kadang masa kita masuk bulan puasa tu semayang khusyuk je, tapi bila kena 15 hari kita mula dah rasa biasa lah. Hari pertama tu puasa dengan penuh penghayatan kan. Lama-lama kurang sebab itu agama selalu kata surah ajar dia menamakan tajdid iman kan. Memperbaharui iman. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu kan. Abdullah bin Mas'ud kata ijlis bina nu'min sa'ah. Mari duduk bersama kami kita beriman seketika. Maksudnya kita perbaharukan iman kita. Bagi kita fresh balik iman kita. Dengan tu bila kita selalu dah ada buat lama-lama, sebab tu perlu ada kadang-kadang jumpa sahabat yang baik, mendapat nasihat yang baik, watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, pesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Itu peranan. Ini bukan soal profession sangat, tapi itu soal bagaimana insan nak sedar setiap benda yang dia buat. Even pensyarah agama pun, kerana benda tu dah biasa dah. Dia masuk sampai kertas yang dia tunjuk tu pun dah berapa generasi dah tak salin-salin kan. Tak tukar-tukar kan. Itu yang dia bagi daripada dulu. Kan dia dah tak rasa apa. Masuk dia cakap sambil tidur dia boleh cakap dah. Benda dia dah tak rasa. Dah tak sempat dulu hari pertama jadi pensyarah. Bismillah. Siap hati ni lillahi ta'ala. Bawa tu pun lama-lama dah biasa. Manusia tajdid dengan iman. Perbaharui iman sentiasa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cakap dengan kawan-kawan sama profession that berbanding dengan mereka, saya ni kira pengecut. I'm a coward sebab saya choose to work in a place, in a hospital where there are good Muslim brothers and sisters. I choose to work in a college that people look at me as someone who is a teacher yang nakkan Islam dan talk about Islam to my students kan. Why do I do this? Because those who I talk to and those who are good brothers and sisters around me are the best reminders for me anytime that I go wrong kan. Versus some of the Muslim doctors who are my friends, they are very brave and they work in a hospital yang orang semua tak ada fikrah Islam dan tak tahu Islam. The ability for them to do something wrong and tak ada orang nak tegur adalah kemungkinan tu adalah jauh lebih tinggi daripada kalau saya kerja dalam satu kawasan yang keliling saya adalah orang yang akan melihat perbuatan saya dan menegur saya apabila saya melakukan kelalaian atau saya terlupa daripada apa yang ideal saya pada satu masa dulu. I have since a medical student made a vision that as I grow in this profession, saya berhajat nak tumbuhkan hospital yang Islamik dan
initiate a hospital and initiate a university college, and this is where I work every day, and saya anggap tak ada dikotomi dalam kerja saya. Bila saya pergi kerja ke, saya kat rumah ke apa ke, dan saya tak perlu pretend to be someone else. Saya tak perlu berlakon untuk menjadi orang yang nampak Islamik di tempat kerja, tapi balik rumah saya jadi apa entah. Everywhere I go, there are brothers and sisters untuk menegur saya. Dan saya make it a point, my children, my wife come and listen to me when saya bagi ceramah, and I sit in front. My wife and my daughter is here. Maknanya when I speak something about Islam and I go home, then saya turn to be someone else, dia orang yang akan tegur saya, why you cakap benda lain dekat forum, balik rumah jadi hantu. Bukan hantu yang Ustaz Dr. saya cakap. No, maknanya and I tell you honestly, even my children when they are small, there are times yang I do wrong at home, dia kata Baba cakap macam ni, tapi dekat rumah macam ni. So bukan saya lempang dia tau, tapi saya appreciate nasihat daripada anak-anak saya when I do something wrong at home, and they are my reminders. So bukan saya marah dekat anak-anak saya atau isteri saya bila mereka mengingatkan kita bahawa kita cakap lain, kadang-kadang kita buat lain. We are human being, and we forget. Insan itu sifat dia lupa nasihat, and we need reminders, and we need to be in a bi'ah yang soleh. We are yang solehah. That is my reminder to all the future doctors and to all the doctors around here. We need to work in an environment that people who are around us remind us of things when kita lalai kan. Ada macam talking about doa kan. Ada pesakit yang kalau saya lupa nak mendoakan dia, kata doktor boleh doakan saya tak hari ni. Maknanya kita kalau lupa, pesakit kita remind us. It's good to have pesakit macam ni. Sebenarnya bukan desperate sangat kat doa kita, macam but dia rasa macam kita lupa kot hari ni or something, Sama juga dengan pesakit. Doktor tak nak dengar jantung saya hari ni. Faham tak? Maknanya kalau kita tak letak stetoskop kat jantung tu, kira macam tak best macam tu kan. Although kita tahu dah dia tak ada apa-apa kan, macam ECG semua dah normal apa semua, dia nak juga kita letak stetoskop. Dia ingatkan kita, doktor letak jantung. So as equally, kalau doktor tak baca doakan untuk dia minta kita bacakan doa untuk dia. Alhamdulillah, we need reminders.